أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, apa had sedikit berkata di dalam sembahyang dengan lupa tiada batal sembahyang. Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an, ditanyakan akan radhiyallahu an, apakah sakat ataupun sempadan sedikit berkata di dalam semaya yang mana berkata dengan perkataan yang sedikit dengan secara lupa tidak batal, tiada batal sembahyang. Maka dijawabnya radhiyallahu an, iaitu 6 kalimah. 6 kalimah, maka kurang ataupun kurang daripada 6 kalimah. Jadi di antaranya 6 kalimah ni juga di antara dia panggil fasal, yang dimaafkan manakala seorang itu bercakap dan dia boleh bina semula semaya, sebagaimana yang berlaku dalam kisah Zilyadain, yang mana Nabi itu semaya zuhur tahiyat awal 2 rakaat, Nabi beri salam. Jadi Zilyadain tanya, aqasarta salata ya Rasul, amnasita, adakah mengqasar semaya ya Rasulullah, kamu lupa Nabi jawab, kullu dzalika lam yakun, kedua-duanya tidak berlaku. Lepas tu Nabi tanya, betul ke tak? Jadi kalau itu masuk kalimah tu ialah ne tarkib, apa nama, ne ayat lah Tapi hak ni hak yang berkata dalam semaya, yang berkata dalam semaya secara lupa dia tak batal kalau sedikit. Kalau banyak batal juga. Jadi had sedikit itu banyak mana ialah 6 kalimah. Ini kalimah betul lah. Bukan kalimah hak tak didak hak tak itu dia panggil majaz. Makna satu tarkib itu dipanggil sebagai kalimah. Maka kurang daripada 6 kalimah. Dan jikalau berkata-kata dengan lupa, jika zon ia akan batalnya dengan berkata-kata itu, kemudian berkata pula dengan sengajanya. Jadi dia berkata-kata tu dia zon batal kuat sangka dia batal. Jadi dengan sebab tu sebab dia tidak yakin batal, lalu dia berkatalah dengan sengaja sedikit, tiada batal sembahyang zahirnya jikalau tiada hasil daripada perhimpunan keduanya jadi banyak. Banyak tu lebih daripada 6 kalimah lah, lagi berturut-turut. Yakni dia kecek dulu kemudian pada zon dia batal semaya tu, makna tidak yakin. Jadi dengan sebab tu dia berkata pula dengan secara sengaja pula.
Tapi dengan qadar yang sedikit, qadar sedikit saat ni lah, hak sedikit saat ni. Jadi zahirnya makna tidak batal jikalau tiada hasil daripada perhimpunan keduanya jadi banyak. Hok percakap hok mula-mula dengan hok percakap yang kedua tu. Percakap yang mula-mula tu maksudnya dia zon kata batal. Lepas tu makna dia berkecek, hak tu dia tak sengaja ni. Hak ni dia kecek dengan sengaja. Tu secara sedikit ni. Jadi kalau campur dua tu jadi banyak, tu jadi batal lah. Tapi kalau tidak hasil perhimpunan keduanya jadi banyak, dia pula lagi berturut-turut. Tu waktu batal. Dan jika tiada batal, batal sembahyangnya. Nah. Dan jika tiada, bukan tiada batal sembahyang, nah. Dan jika tiada, nah, mana fa'il, jika tiada yakni tiada saat ni jikalau tiada hasil daripada perhimpunan jadi banyak. Jadi makna BN dengan bahawa perhimpunan kedua tu jadi banyak. Dia kena balik cara dia mana BN yakuna. Tu. Mana sebab hak tadi tu dia jikalau tiada hasil. Maksudnya jika tidak maksudnya dengan bahawa hasil. Begitu. Hasil perhimpunan antara dua percakapan dia tu jadi banyak ataupun berturut-turut. Serta berturut-turut. Batal sembahyangnya. Tu. Itu kata Bujairimi. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Su'ila radhiyallahu an. Jikalau sujud seorang di atas suatu yang bergerak dengan geraknya tiada memadai, seperti lengan baju kita yang besar kau misalnya ni, ataupun kain orang panggil kain ekor serba kita kau ni, tu. Jadi kalau ekor serba tu panjang sekira-kira boleh buat kain sejadah. Itu ada dalam ibarat kita ni, kitab fiqh. Kalau sebenarnya begitu panjang ni, kemudian boleh buat kain sejadah dengan bahawa bergerak, makna pergerak kain orang semaya saat ni menjadikan maknanya bergerak kain itu. Tu tak apa. Maknanya dia sujud di atas suatu benda yang bergerak dengan geraknya, gerak musalli. Tiada memadai. Maka disujud pula kemudian daripada diangkatkan kepalanya. Tiada batal sembahyangnya. Jadi tak batal. Jadi hak dia nak tanya bukan nak tanya hak tu. Bukan nak tanya batal ke tak sembahyang, dia tahu dah tak batal sembahyang. Sebab apa tak batal? Sebab tak jadi saat ni sujud. Jadi tidak panggil nama menambah rukun lah. Hak menambah rukun tu apabila sudah ijza' dah perbuatan yang pertama. Kemudian kita buat juga perbuatan yang seumpamanya. Sekarang sujud di atas benda yang bergerak dengan gerak kita itu tidak membatalkan sembahyang. Tu. Jadi tak memadai. Bila tak memadai dia akad mana dia sujud semula tu, tidak batal sembahyang. Adakah sepertinya tu soalan dia nya. Jadi kita tu kena baca habis, dia nak tanya gap dia ni tak tahu lagi. Kok dia nak tanya adakah sepertinya lagu tu juga ke? Jika sujud atas sesuatu yang tajam, kita sujud atas benda yang tajam seperti pasir, butir pasir yang tajam kau, tu. Maka diangkatkan kepalanya sebab takut luka dahinya. Tu. Dia angkat kepala takut luka dahi. Kemudian sujud pula yang keduanya. Batal sembahyangnya atau tiada. Jadi kalau tak batal tu serupa saat ni. Serupa kau dengan masalah saat ni. Ataupun tidak seperti tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, maka adalah masalah yang pertama wajib ia sujud yang lain. Apa? Sebab sujud yang pertama tu tidak memadai. Sebab apa? Sebab pergi sujud di atas benda yang bergerak dengan gerak kita tu tak memadai. Kerana tiada jadi sujudnya. Tu masalah mana jadi? Tiada jadi, tak jadi sujud dia tu. Sebab sujud dia bukan batal sembahyang, makna tidak la yajzi'u, tidak memadai. Kita sujud di atas benda yang dia tu bergerak dengan gerak kita. Bersalahan yang kedua batal sembahyangnya. Mana? Letak di atas benda yang tajam dahi Jadi akak jika sudah ada ditekankan dia kepalanya, ditekankan dia musalli, tu dia ditekankan oleh dia sebenarnya Tapi kalau kita tu ibarat tu jadi maf'ul bukan maf'ul, jadi fa'il ditekankan dia musalli tu kepalanya, akan kepalanya. Di atas sesuatu yang tajam itu seberat kepalanya, berat kepalanya. Jadi
pada yang terlebih hampir daripada dua ihtimal. Dua ihtimal kata batal dengan tak batal. Jadi terlebih hampir kepada dua ihtimal maknanya ialah batal. Jika makna dia angkat kepala tu setelah dia menekir ke kepala, makna dengan berat kepala dia sekali tu. Tu. Jadi mafhumnya kalulah dia letak tu dia tak dia tekir lagi, dia tidak merasakan berat kepala dia. Tu. Sebab tidak memadai lagi sujud. Sebab sujud itu tidak hasil lagi. Sebab hasil sujud itu ialah dengan kita merasakan berat kepala kita tu kepada tempat sujud. Tu. Dan upama jika jadi ada tafsir Ustaz ni. Jadi kalau dia masalah kedua tu, kalau dia tekir dah kepala dia di atas sesuatu yang tajam itu sebab kalau pada yang tu maknanya batal semaya dia. Maknanya kalau dia tak tekir lagi dak tak batal. De upama so lagi wak bandingi upama jika sujud ia atas suatu maka dipindahnya pindahnya seorang itu daripadanya kepada tempat yang lain, kemudian daripada sudah tekirkan dia seberat kepalanya. Tu dia panggil seberat, makna dia tekirkan makna berat kepala dia tu. Tu dan diangkatkan kepalanya daripadanya. Dan yang zahir katanya batal jika sudah ada tamakninah pada sujud yang pertamanya, batal dengan sujud yang kedua kali itu, sebab dia panggil menambah rukun. Jadi dia isu dianya ialah hak sujud tu jadi dah ke dak, ijzat ke tidak, memadai ke dak. Memadai bagaimana syarat-syarat sujud itu? Ialah merasa ke berat kepala, makna tekir. Berat makna tekir tu maksudnya merasa ke berat kepala tu pada tempat sujud tu. Jadi kalau begitu dah orang panggil sah dah sujud, kemudian akad kembali makna sujud pula, bermakna jadi menambah rukun dah. Tapi kalau yang pertama tu tak jadi lagi, belum jadi lagi, jadi tidak nama menambah rukun, sebab rukun tak berlaku lagi. Dan jika belum lagi tamakninah, dan maknanya tekir serta tamakninah. Satunya kemudian tamakninah, zahirnya tiada batal. Makna jika belum lagi tamakninah, zahirnya tidak batal. Zahir ni ialah pada pandangan muallif. Kalau kata az-zahir ai indi, dia tidak jazam. Indi maknanya az-zahir makna ai indi di sisi aku. Hok zahir hok kenapa ke akunya, makna tak batal lah. Sebab apa? Sebab tidak tamakninah lagi. Sebab syarat sah sujud tu dia kena tamakninah. Dia hok syarat sana kena tekir merasa ke berat kepala tu. Jadi kalau belum berlaku itu bermakna tak berlaku lagi sujud. Jadi tidaklah boleh dikatakan dinisbahkan orang panggil menambah rukun. Tu. Tiada batal mulakhas daripada Bujairimi yang ditalkhiskan. Yang dibuat khulasah ringkasan daripada Bujairimi. Demikian lagi pada Hasyiah Fatihul Wahhab, itulah Syekh Jamal. Jikalau tunduk seorang sembahyang di dalam qiyamnya hingga hampir kepada rukuk, dia daripada qiyam dia tunduk tu dekat kepada rukuk berbanding dengan qiyam. Kalau kita kata dia antara qiyam dengan rukuk tu 90 darjah. Tengah-tengah tu ialah 45 darjah. Jadi dia lebih dekat kepada rukuk berbanding dengan qiyam. Padahal tiada memadai membaca Fatihah. Apa? Hak yang tak memadai baca Fatihah makna hak yang tidak diiktibarkan qiyam. Hak yang memadai membaca Fatihah ialah had yang muktabar pada qiyam. Yang nama qiyam tu secara mana? Dia ada aqallu qadri, hak dia tu. Tu dia ada akmal, akmal yang lain. Jadi tiada memadai mana dia hampir kepada rukuk pada hak tiada mana. Maksudnya had sempadan yang tak memadai nak baca Fatihah di situ. Sebab mahalul Fatihah ialah al-qiyam. Tapi qiyam pun maksudnya dia adalah hak-hak dia tu. Jadi bermakna dia tu lebih dekat kepada rukuk. Tiada batal sembahyangnya kerana tiada dinamakan rukuk, yakni kemudian kembali kepada qiyam, maka tiada dinamakan bertambah rukun. Adalah katanya itu kata-kata Ain Shin, makna Ali Syibra Malisi bukan yang dikehendak. Jadi
Tengok semula ni. Dan bahawasanya nikah itu manakala ia tunduk hingga keluar daripada hak qiyam dengan sengaja lagi diketahuinya batal semayanya. Dan jikalau belum lagi sampai kepada hak rukuk sekalipun kerana sebab ia bermain-main. Qala musannifu rahimahullah taala. Jadi saat ni dia kata demikian lagi baca semula. Demikian lagi pada Hasyiah Fathul Wahhab sebab kata ahli sebenarnya bukan yang dikehenduk. Tu. Jadi kata pada Hasyiah Fathul Wahhab, jikalau tunduk seorang semaya di dalam qiyamnya hingga hampir kepada rukuk. Bagaimana hampir kepada rukuk tu? Pada hak tiada memandai membaca Fatihah, tiada batal sembahyangnya. Jadi tak batal sembahyangnya kerana tiada dinamakan rukuk, yakni kemudian kembali kepada qiyam. Maksudnya dia tunduk tu maknanya dia klik balik kepada qiyam lah. Jadi tidak batal semaya, dia kata maka tiada dinamakan bertambah rukun. Jadi adalah katanya itu kata-kata ahli seberang Malaysia bukan yang dikehenduk. Lepas tu dan bahawasanya yang dikehenduk itu murak dianya yang dikehenduk lagi mana? Manakala ia tunduk hingga keluar. Jadi bukanlah kehendak dia, maksudnya bila dia tunduk tak dia siapa mana hak tu hak yang tak sah baca al-Fatihah kemudian bagi semula maka tiada batal sembahyang. Bukan itu murak dia. Lepas tu yang dikehendak itu manakala ia tunduk hingga keluar daripada hak qiyam dengan sengaja. Keluar daripada hak qiyam itu ialah dia dekat kepada hak rukuk lah. Lagi diketahuinya batal sembahyangnya. Lagi dia tahu, dia buat dengan sengaja, dia tahu dan diketahuinya batal sembahyangnya. Dia tahu kata tak boleh, haram, jadi batal sembahyangnya. Dan jikalau belum lagi sampai kepada hak rukuk sekalipun, walaupun tak sampai kepada hak sekurang-kurang rukuk sekalipun, itu kalau ahli sebermakna murak dia kerana sabak ia bermain-main. Demikian dikatakan pada sujudnya. Itulah juga pada sujud. Intaha Bujairimi. Qala musannifu rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an, daripada kata mereka itu fuqaha demikian lagi membatalkan sembahyang berkata satu haraf yang memberi faham. Jadi satu harah yang memberi faham ataupun dua harah walaupun tak memberi faham. Jadi kata mereka itu fuqaha demikian lagi membatalkan semaya berkata satu harah yang memberi faham. Adakah maksud memberi faham yang berkata juga, maksudnya orang yang kata perkata tu jah pehenya, orang lain tak pehe, jadi batal tu dengan iktibarkan orang yang berkata tu faham. Satu harah sana. Dan jika tiada difaham oleh orang lain sekalipun, mana batal juga. Mana cukup untuk jadi batal saat itu dengan menuturkan satu haraf yang memberi faham. Memberi faham itu ialah faham siapa dia? Pehe orang yang berkata dia. Walaupun orang lain tu tak pehe. Jadi atau akasnya. Akasnya makna orang lain pehe, orang yang berkecek tu tak pehe, makna batal. Tu. Yang ia tiada faham, hanya faham orang lain. Maksudnya yang ia orang berkata saat ni tu akas, itu huraian mana huraian kepada akasnya tu yang berkecek ni dia tak pehe tapi orang lain tu pehe. Jadi hok mana? Adakah orang panggil mana semata-mata orang yang bercakap itu faham, orang lain tak pehe, batal. Ataupun tu hok berkecek tu dia tak pehe, orang lain tu pehe. Maka dijawabnya iaitu diketahui dan difaham oleh orang yang berkatanya juga. Tidak iktibar orang lain pehe, orang lain tak pehe pun tak apa dah. Asalkan orang hok berkecek tu pehe apa satu harah itu maka batal lah semaya. Dan jika goyohnya jika tiada difaham pada orang lain sekalipun, batal lah semayanya. Tu. Jadi orang hok kecek tu kata bersalaham jika tiada faham pada yang berkatanya. Orang hok kecek ni dia tak faham, dan jika dia faham adalah orang yang lain, tiada batal semayanya. Orang lain maknanya orang lain pehe. Dan jika dia faham adalah orang lain, tiada mana orang lain pehe, dia sendirinya tak pehe, ni tak batal. Hok batalnya hok orang kecek tu pehe.
kerana bahawasanya tiada dapat daripadanya dengan sekira-kira zonnya, tiada dapat daripadanya daripada musalli. Orang yang berkata itulah dengan sekira-kira zonnya musalli, ia mengerjakan sesuatu yang memutuskan aturan semayanya. Maknanya maknanya tiada dapat daripadanya jadi batal semaya tu. Ialah dengan zon orang yang mengerjakan semaya tu pada iktikad dia batal semaya. Perbuatan tu. Itu makna tiada dapat daripadanya dan jadi batal semaya tu dengan sekira-kira zonnya musalli. Zonnya ia yang mengerjakan sesuatu yang memutuskan aturan semaya. Semua daripada yang memutuskan aturan semaya ialah kalamun ajnabiyun. Ini masuk dalam perbahasan kalam ajnabi. Jadi pada zon dia membatalkan semaya. Jadi barulah batal semaya. Dan dengan takrir ini kata tak dapat tidak pada nak jadi batal semaya itu dengan sekira-kira zon yang mengerjakan dia tu bahawa itu memutuskan aturan semaya. Dengan dia diketahui jawab daripada barang yang didatangkan iskal, barang yang orang buat muskilah atas yang demikian itu, di atas hal yang tersebut saat inilah, daripada apa dia iskal atas yang demikian itu, daripada bahawasanya yang diiktibarkan pada ibadat, yakni yang terpakai. Yang diiktibar makna yang terpakai, masuk yang diambil kira. Yang dikira pada ibadat dan yang lepas tuntutan, lepas daripada tuntutan mana tuntutan taklifiyah, mana terpakai muktabar dan juga lepas daripada tuntutan daripada taklifiyah syarak hendaklah muwafaqah, selaras muwafaqah dengan barang yang pada nafsil amri, diri pekerjaan serta zon mukallaf, yakni orang yang melakukan ibadat tu dia kena muwafaqah. Satunya nafsul amri, yang kedua ialah i'tiqad abid itu. I'tiqad mana zon mukallaf lah. Tu zon mukallaf itu batal dan nafsul amrinya batal sungguh. Gitu. Maka tiada memadai jika ada muwafaqah pada zon mukallaf jua, tiada pada nafsi amarnya, nafsi amrinya, di pekerjaannya dok hanya pada i'tikad dia saja atau akasnya. Maksudnya pada nafsi amri saja, tapi pada i'tikad mukallafnya tidak batal. Mana pada i'tikad, mana pada nafsi, dia kena gabungnya dua tu. Kena ada dua-dua. Yang ni i'tikad mukallaf ataupun mana zon. Sini sebut zon mukallaf dan juga nafsul amri, diri pekerjaan. Tu. Jadi tidak memadai jikalau ada muwafaqah pada zon mukallaf jua, tiada pada nafsu amrinya atau akasnya. Dia nak dua-dua. Mana zon mukallaf dan juga amrul waqi'. Tu. Nafsul amri itu amrul waqi'. Intaha mulakhas daripada Bujairimi. Selesailah apa yang ditalkhiskan daripada Bujairimi. Su'ila radhiyallahu an, sunat pada laki-laki tasbih dan pada perempuan memukul tangannya dengan tangannya jika ada kedatangan suatu. Makna sebagai tambih. Jadi bagi laki-laki sunat kita tasbih subhanallah. Kemudian orang perempuan makna dia memukulkan tangannya dengan tangannya. Tangan dia dengan tangan dia lah. Bukan dengan tangan orang lain. Dia pukul tangan sama-sama tangan dia Jika ada kedatangan suatu pada iman adakah syarat pada tepuk tangan tasbih itu adakah syarat pada tepuk tangan perempuan sana dikosakkan suatu yang lain daripada iklam ataupun disyaratkan jangan berturut-turut 3 kali. Maksudnya kosak lain tu dia tak sahnya kalau hok tasbih. Kalau tambih dengan cara tasbih, kalau kita kosak iklam semata-mata, iklam semata-mata tak boleh. Batal. Macamlah orang panggil takbir intiqalak tu. Itulah. Orang panggil yang nak jadi imam itu, makna dia kena niat zikir ataupun zikir serta iklam. Tapi zikir jangan tinggal tak boleh niat iklam ataupun
itlaq pun tak boleh juga neh. Itu yang kita bimbang tu. Nak jadi tok imam tu neh. Jadi hukum hakam tak belajar neh. Tu. Lepas tu neh, bila dia panggil ni berlaku neh. Sudah semaya dia raya. Kena semaya semula kita neh. Ustaz tak teringat ambil air semaya tak ni. Tak adalah sayang kita dia mengajar di madrasah Mahat Tahfiz dia raya. Maksudnya dia benda hok begitu, makna dia sore tu imam sore lah orang panggil adahnya ni. Moga bahagian yang tidak ada itila', mana air semaya ni orang panggil orang ni ada semaya tu imam. Tu aku nak tanya tu imam ada semaya dah tu, nak jadi tu imam tu. Mani dah kata tu imam baru bening ni. Semaya subuh ni. Tak boleh. Jadi makna dia jadi tu imam, makna ada semaya lah dia tu ni. Tu. Pas kalau dia terlupa tak payah wayak lah kok genyo neh. Dia lah yang adanya. Maknanya makmum tak ada gapung, bukan benda yang zahir. Benda la tila' alaih. Benda yang tidak ada jenis itila' di atasnya neh oleh orang lain neh. Tu benda hok dalam hok benda yang sebab hadah-hadah bagi tak nampak. Tu. Jadi neh dia tepuk tangan saat itu, adakah dia kena kosakkan suatu yang lain daripada iklam, atau dua isu lah neh kau nak jaganya. Satunya masalah wak gini ni kosak gapo tu wak gitu tu tepuk tangan tentu dah kosak iklam neh. Jadi adakah kena kosak yang lain juga, atau disyaratkan jangan berturut-turut 3 kali kerana timbul masalah pergerakan yang banyak neh. Situ sebab payah juga ni kalau macam kita kata subhanallah tu mudah ni. Hok tepuk tangan tu. Tu. Pas tepuk tangan ni tak berapa ni. Itulah maknanya ni. 3 kali atau tiada ni. Tu. Jadi dua satunya adakah kena kosak yang selain daripada ilam, ataupun ni jangan berturut-turut 3 kali, atau tiada adakah batal atau tiada neh. 3 kali atau tiada neh. Jangan berturut-turut 3 kali atau tiada. Tidak syarat berturut-turut 3 kali neh. Tak syarat. Adakah makna disyarat ke atau tiada? Tiada disyarat ke. Adakah batal atau tiada neh. Adakah batal atau tiada neh. Dan jika laki-laki tepuk tangan kerana menjaga ke itu, mana buat tambih kepada tu imam. Orang laki-laki sunatnya dia tasbih, tapi dia tepuk tangan ni. Sebab apa? Sebab dia baru cabut gigi. Mana semalam cabut gigi ni. Duk lengah lagi dah puasa ni. Kerana menjagakan itu, kerana nak tambih dia banyak kali, apakah hukumnya? Itulah maknanya dah lihat satu soalan tu dia banyak ni. Banyak warna forok-forok dia ni. Maka dijawabnya supaya soalan SPM ni. Soalan tu di bawah dia tu dia ada forok dia. Maka dijawabnya radhiyallahu an, hanya adalah perceraian antara keduanya jua. Maka jikalau tasbih hanya adalah perceraian antara penceraian sini mana tafsil, mana penceraian. Penceraian sini maksud penceraian, huraian antara keduanya, maksudnya masalah tasbih dengan tepuk tangan saat itulah. Maka jikalau tasbih perempuan dan tepuk, yakni tepuk tangan pada laki-laki, hasil maksudnya, hasil juga maksud. Cuma hak sunatnya bagi laki-laki ialah tasbih, perempuan tepuk tangan. Tapi kalau laki-laki tepuk tangan, perempuannya pula tasbih. Tasbih itu dengan kondisinya ialah sama-sama perempuan lah ni. Tu. Jadi hasil maksud ni, hasil maksud daripada tambih tu. Tu. Maka tiada mengapa banyak kali kalau tepuk tangan. Banyak kali tu makna siapa 3 kali berturut-turut ataupun lebih ni. Jika lebih daripada 3 kali, tiada batal sembahyang. Sama ada keluar daripada laki-laki atau daripada perempuan, keluar tepuk tangan saat ni. Maknanya perbuatan tepuk tangan saat ni orang jatuh ke ataupun orang perempuan ke tak ada kira. Itu maknanya
tidak mengapa banyak kali. Jika lebih daripada 3 kali sekalipun tiada batal semaya, sama ada keluar perbuatan tepuk tangan saat itu daripada laki-laki ke atau daripada perempuan. Jika sekira-kira jangan dijauhkan angkat tangannya daripada yang satunya. Dia jaga situlah. Maknanya jangan akak kuat, tidak jauh. Dia tidak jauh-jauh ni pun dia panggil perkataan yang mujmal juga ni. Lepas tu nak tahu pula jauh tu setara mana ni. Tetap kalau dipukulnya, maksud dia akak tu dia akak kuat lah ben ni. Tepuk tu dia suruh bunyi kuat ni. Jadi jangan dijauhkan angkat tangannya. Maknanya ni kena dekat. Tetap kalau dipukulnya dan kembali segera pula pukulnya itu kerana dibilai ke perbuatannya ringan. Mana tidak akak jauh. Kalau boleh tak payah tak akak jauh ni. Kalau kita akak biasa tu dia panggil jauh. Dan segera mana dia panggil kembali segera pula pukulnya itu kerana dibilan. Akak tu makna dia pukul selalu. Kerana dibilang perbuatannya ringan, bersalah pada menolakkan orang yang lalu di hadapannya. Kita tolak, kita hadan orang jangan ia di dalam semaya disyaratkan jangan lebih daripada 2 kali berturut-turut. Mana 3 kali lah, lebih daripada 2 kali, 3 kali berturut-turut. Maka jika banyak, yakni 3 kali berturut-turut, batas semayanya pada menolak orang yang nak lalu ke depan kita tu. Tiada di sini. Tiada di sini maksudnya tak batal di sini kalau berturut, walaupun makna lebih daripada 2 kali, yakni 3 kali. Tu syaratnya jangan jauh sangat akak tu. Intaha mulakhas daripada Bujairimi. Su'ila radhiyallahu an, adakah makruh berludah di dalam semaya pada pihak hadapannya? Ini tak ada, orang kita ni tak ada berludah dalam semaya ni. Dan dengan iktibar huk zaman kita sekarang ni, jadi boleh jadi orang rasa ni pelik, apa nak meludah tu, tak nak meludah dalam masjid ni. Dia syurianya masjid orang panggil zaman Nabi tu dia bukanlah macam masjid kita zaman sekarang ni, dengan kapeknya dengan pelatannya, dengan orang panggil mozaiknya Jadi adakah makruh berludah di dalam semaya pada pihak hadapannya daripada pihak kanan? Jadi tetapi hendaklah pihak kirinya atau bawah tapak kakinya jika ada ia semaya itu di luar masjid. Kalau dia semaya itu di luar daripada masjid, lain daripada masjid, maka jika ada ia, situ ada tafsil. Maka jika ada ia di dalam semaya, dalam masjid, betapa ia perbuat kerana nama dia mencemarkan masjid. Dia masuk di dalam kata di dalam semaya dan pada masjid, masuk pada kata dalam semaya dia pada masjid, maka jika adalah pada masjid Madinah, apa hukumnya pula? Dia tafsir lagi. Kalau masjid Madinah, maka dia tafsirkan begitu tu, dia tahadduh je maksudnya ada tafsir antara masjid Madinah dengan masjid lain, gitu. Maka betapa diperbuatnya, lagu mana dia nak buat adakah dikerjakan seperti yang lainnya, lain daripada masjid Madinah, atau tiada, ataupun tidak dikerjakan seperti yang mana, dikerjakan seperti yang lainnya ataupun tidak. Maksudnya lain daripada masjid lain, mana tak serupa. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, maka jika ia sembahyang dengan sembahyang di dalam masjid, ia ludah pada tepi kainnya yang sebelah kirinya. Ia ludah pada kain. Ludah tidak najis, cuma benda yang mustaqdar, mana luar. Dia ludah pada tepi kain dia. Kemudian digosoknya hingga kering airnya. Dia ludah hailiu tu lah. Maka jika ia ludah di dalam masjid, iaitu haram. Kalau dalam masjid tu haram. Masuk ludah tu ludah pada kain kita. Tu tak apa. Tu. Kalau ludah di dalam masjid mana haram. Dan kafarahnya, kalau dah ludah dah, kifarah dia nya, denda dia nya ditanamkan akan dia. Kamu dengan pasir. Itu kalau hak tu hak masjid zaman dulu.
yang lantai dianya adalah pasir. Nah tu. Jadi kalau hari ni lama dia ambil pasir tanah ni. Ataupun dia sapu dengan tisu, mana pergi tanah dalam pasir tisu dengan air ludah dia sana. Itu pihak daripada ibarat sana ni. Jadi itu dengan menisbahkan zaman Nabi dulu tu ataupun zaman kemudiannya masjidnya berlantaikan pasir. Tu. Dan jika tiada tanahnya seperti umpamanya bilaut atau dihamparkan batu. Bila ni anda tak dia cari ni. Ini makna hampar lah ni. Atau dihamparkan batu, tiada boleh ditanamnya, maka hendaklah digosoknya hingga kering, menjadilah seperti hukum tanah. Jadi bagi tadi makna kita gosok dia ni, sampai kering tu supaya hukum tanah itu kafarah dia. Kalau benda tu macam kita sekarang tu ni, tu makna gosok sampai kering ni. Tu gosok sampai kering ni. Maka diistisnakan daripada segala masjid, iaitulah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak sama ni. Maka bahawasanya hendaklah ia berludah pada tangan baju pihak kanannya. Jadi ni kalau masjid Nabi dia ludah pada tangan baju bukan tangan kita dak ni. Tangan baju ni lah, tangan baju ni. Pihak kanannya. Bukan kiri. Kemudian digosoknya setengah dengan setengahnya. Tu. Dan sesungguhnya makruh berludah sebelah kiblat, arah kiblat, dan sebelah kanannya, sebelah kanan kiblat. Sebelah kanan kiblat. Sama ada di dalam semaya atau di luar daripada semaya. Bersamaan keduanya. Kita maknanya orang panggil kita berludah ke arah kiblat lah. Atau sebelah kanannya. Adapun makruh pada pihak kiblat telah maklum. Mana hendaklah kita ikramkan kiblat. Dan makruh maknanya kerana kita nak ikramkan kiblat. Sebab tu makruh mana arah kiblat. Dan makruh pada pihak kanan kerana kita muliakan bagi malaikat yang berada yang pada pihak kanan yang menyurak ke bajikan. Malaikat yang sebelah kanan itu malaikat yang menyurak ke bajikan. Dan kerana apa tiada dipeliharakan pula pada malaikat yang sebelah kiri. Ada malaikat sebelah kiri, ada malaikat sebelah kanan ni. Jadi ni apa tak melera kepada malaikat sebelah kiri? Kerana manakala masuklah seorang kepada semaya, jauh malaikat yang belah pada pihak kirinya hingga selesai sembahyangnya. Malaikat sebelah kiri itu makna dia berundur, beredar daripada orang itu. Maka dah sebab itulah maknanya itu adab dia ni. Meludah tu belah kiri. Maka datang ia pada tempat yang tiada mengena akan dia suatu daripada yang demikian itu. Dia tempat malaikat sana. Maka kita ludah pada ketika semaya ke sebelah kiri itu kena koringnya. Tu. Kena kepada koringnya, iaitu siapa dia koring. Itu sudah koring tu bukan saing kita. Itu pada juga istilah koring ni kan. Maknanya syaitan. Itu sudah terkena ada makna koring tu makna syaitan ni. Jadi mana malaikat yang syaitan ni dia tak sirah duduk belah kanan. Dia nak duduk belah kiri ni. Tu. Jadi makna kita ludah tu kena dia, kena koring. Tu. Min Mawardi lah, mana bujai riming. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang ihram dengan semaya, makna takbiratul ihram. Dia bertakbiratul ihram dengan semaya dan dihantarkan antara hadapannya satrah. Satir benda kita letak nak ayat kata kita duduk semaya ni. Jadi kalau orang nak mari ikut depan kita boleh hadan. Maka diterbangkan dia diterbangkan dia oleh angin kau berapa tak kira ni. Jadi adakah haram lalu di hadapannya? Dia tak ada satir dah. Tapi satrah saat itu bukan dia letak dah. Tapi benda tu diterbangkan oleh angin kau. Dan adakah ditafsirkan antara sama ada taksir dengan sebab tiada ditindihnya dengan suatu pak tak tindih.
Jadi kalau orang itu tindih dah tapi nya bawa ke angin juga. Tu bukan taksir dia. Adakah ada tafsil antara hak taksir dengan tidak taksir? Hak taksir ni dia tak tindih. Hak tidak taksir ni dia tindih dah. Dengan suatu di atasnya atau tiada. Makna dia. Dan apabila kita kata haram lalu hadapannya, sama ada yang mengetahui atau tiada mengetahui, adakah harus ditolakkan yang lalu di hadapannya? Kalau kita kata hari lalu, kalau hari lalu, jadi dengan tafsir ni mana adakah boleh kita nak tolak orang yang lalu atau tiada? Dan apabila sembahyang tiadanya taruh satrah, maka menaruh baginya seorang satrah pada hadapannya. Dia duduk semaya, dia tak bubuh satrah. Lepas tu orang tengok, duduk semaya tu, dia tak bubuh. Orang tu pergi bubuh satrah. Bubuh lah apa-apa benda, buat tanda Adakah haram lalu di hadapannya atau tiada? Kerana di satrahnya pada permulaannya, maka tiada memberi mudarat sebab baharu ada kedatangan satrahnya. Kerana di satrahnya pada di satrah tak ada satrah pada permulaannya gitu munasabahnya. Lepas tu barulah bubuh satrah maka dijawab tu soalan saat ni pun dah banyak tafsir sangat tu. Maka dijawabnya, adapun masalah yang pertama, maka haram atas orang yang ada pengetahuannya dengan ada satrahnya lalu antara hadapannya, bersalahan orang yang tiada mengetahui. Kita tahu kata dia semana ada dah, dia tu letak dah satrah, tapi satrah itu telah diterbangkan oleh angin umpamanya, kita tahu. Jadi haram lah bagi dia, orang yang tahu. Orang yang tak tahu tidak haram. Tiada haram atasnya. Dan tiada faraq bahawa ada diterbangkan dia oleh angin waktu ihramnya atau tiada. Bila dia ihram mana diterbangkan angin ataupun tidak ada faraq, maka harus ditolakkan orang yang lalu di hadapannya pada ketika itu. Mana tidak ada faraq sana. Seperti keadaannya satrahnya ada maujud juga. Walaupun tak ada satrah sekalipun, seolah-olah ada satrah lah. Sebab dia mana tidak taksir dia, sebab bukan dia yang menyebabkan tak ada satrah tu. Mana dia boleh tahan, boleh hadan orang yang lalu di hadapan dia. Dan masalah yang keduanya, kata Ibnul Ustaz, zahirnya haram lalu di hadapannya kerana ditilik akan ada satrahnya. Tiada dihiraukan taksirnya semaya, tiada ada faraq sama ada dapat dihantarkan dia atau tiada. Mana tu? Masalah dan masalah yang kedua kata Ibnul Ustaz, maknanya hak zahirnya haram lalu juga di hadapannya kerana ditilik akan ada satrahnya. Tiada dihirau, tidak peduli taksirnya ataupun tidak taksir. Hak taksir itu lagu mana? Tak tindih. Hak taksir itu maksud dia tak tindih. Itu taksir dia. Tak kira lah. Taksir kau tidak taksir, jadi benda tu dia buat tanda dah, satrah dia buat dah. Cumanya benda tu terangkat, maknanya teralih dengan sebab dibawa oleh angin umpamanya. Tu. Tiada faraq sama ada dapat dihantarkan dia ataupun tiada. Makna tidak ada beza. Dapat dihantar makna diletakkan akan dia satrah tu ataupun tiada. Qala su'ila radhiyallahu anhu, makruh semaya pada maqbarah ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah. Fa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa arimu kaza Husainu Sulami wa arimu. Ini setengah daripada muhadis mana yang thiqat, tetapi berlaku ikhtilat fi akhiri mana akhirul umri, pada akhir umur mereka berlaku ikhtilat, maknanya nyok. Jadi adanya maksudnya ialah kalau tahu secara jelas macam mana mauqif kita, sikap kita terhadap marwi, mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang berlaku ikhtilaf pada akhir umurnya, maka
mana-mana marwiyat yang diketahui, yakni kita tahu daripada rawi yang merawikan hadis daripada orang itu, daripada mukhtalif sana. Jadi kalau orang itu tu memang diketahui bahwasanya hadis itu diriwayatkan sebelum daripada ikhtilat, maka itu zahir, jelas bahasanya boleh diterima, makbul. Tapi kalaulah diketahui hadis itu diriwayatkan oleh muhaddis itu atau perawi itu selepas dia ikhtilat dah, maka itu zahir, maknanya tidak boleh diterima. Begitu juga kalau tidak tahu, tak tahu kata, hak sani tahu kata sebelum, maka hak tu nah jelaslah boleh ambil. Kalau tentu kata tahu kata ambil selepas daripada ikhtilat, maka hak tu juga sangat zahir, pasal tak boleh nak. Kemudian yang tengah-tengah tu ialah tak tahu sama ada hadis ni diriwayatkan sebelum ikhtilat atau selepas, pun ghairu makbulin juga, tidak diterima juga. Itu kerana ihtiyat. Itulah orang panggil jalan yang dirintis oleh orang panggil ilmu hadis. Tu. Jadi itu wa najla am hammam, itu dia duk bila tu. Duk bila makna muhaddis yang berlaku ikhtilaf pada akhir umur mereka. Ya wa kadza arim lagu tu juga kadza arim, jadi kadza Husainus Sulami, kemudian wa arimu wa kadza arimun, begitu juga arim. Baca arin tu bi'ainin dengan ain, wara'in dan dengan ra, muhmalata, ini dua-dua tu ain dengan ra, dua-dua tu muhmalah. Muhmalah maksudnya tidak bertitik. Tidak, kalau bertitik jadi ghazimin pula ni. Jadi arim laqabun li Muhammad bin al-Fadli, ialah laqab gelar bagi Muhammad bin Fadl. Siapa dia ni? Ahadut thiqati wal athbat, salah seorang daripada orang thiqat juga, wal athbat makna tetap, seorang mantap ni athbat. Wa kunyatuhu, kunyah dia nya arim ini ni, pada akhir umur dia tu dia berlaku ikhtilat. Kunyahnya arim inilah Abu Nu'man As-Sadusi Al-Bisri. Tu As-Sadusiyu Al-Bisriyu, orang Basrah. Rawalahu asy-Syaikhani, dan meriwayatlah baginya bagi arimin ini oleh Syekh mana Bukhari Muslim. Wa taghayyara akhir umrih, berubahlah oleh arim pada akhir umurnya. Mana ubah tu makna jadi ikhtilat. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, ikhtalata, jadi ikhtilat lah, jadi nyanyuklah oleh arim ini, hatta kana la yadri, sehingga adalah dia tak tahu ma yuhadditsu bih, apa bare yang dia mentahdiskan dengannya dengan ma. Dia tak tahu dia duk tahdis apa dia ni. Tapi benda tu dia jadi nyanyuk ni, maksudnya ialah memori kita jadi tidak tersusun. Ada maklumat tu tidak hilang langsung, tapi dia tidak tersusun. Jadi kita boleh tahu dia ni, dia jadi bercampur aduk habis dah. Jadi kita kata, macam mana dia bercampur habis tajuk tu tajuk ni, dia jadi campur aduk. Tu. Jadi pelik lah ni. Tu. Jadi ni wa taghayyara akhir umrih, qala Ibnu Hibban ikhtalata hatta kana la yadri. Ikhtilat oleh arim ini sehingga adalah dia tak tahu apa yang dia tahdiskan dengan yang lima. Fa waqa'a fi hadithihi al-manakiru al-kathiratu, maka jatuhlah pada hadisnya hadis mana arim ini hadis-hadis mungkar yang banyak hadis mungkar. Lagi sahabat, wa najalla hammamin ya'udul alimun. Wa najalla itu mudhafun ila hamman, najla hamman. Tu. Wa ma'mulu liqalihi ya'uddu al-alimu najla hammam. Tu nama. Juga semua daripada muhadis yang berlaku ikhtilat. Najla tu mudhaf kepada hammam, najla hammamin, dan dia adalah maf'ul baik kata ya'udu bil bina'il fa'ili alladhi huwa al-alimu, ay ya'udul al-alimu bihadzal fan, membilalah oleh orang yang alim dengan ilmu ini fan, ini fanil hadis, minal mukhtalitina, orang panggil daripada orang-orang yang mukhtalid, Abdur Razzaq. Tu. Jadi
orang alim dengan ilmu ini daripada setengah daripada mukhtalitina, setengah daripada orang yang jadi nyanyuk pada usia tua dia akan memilih akan Abdur Razzaq. Sabda Abdur Razzaq najla sanilah. Abdur Razzaq najla. Najla ai ibn Hammam. Hammam. Najla anak Hammam. Tu. Itulah Abdur Razzaq. Bitasydidil mimi al-ula, dengan tasydidkan mim yang pertama. Ada dua mim. Mim yang pertama hamma. Ada mim yang kedua. Mim yang kedua tu tidak tasydid. Al-ula as-Sun'ani, orang Sun'an. Rawalahu asy-Syaikhani, meriwayatkan baginya bagi Najlah Hammam ini oleh dua syekh Bukhari Muslim. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, umya fi akhir umrih, dibutuhkan akan dia Najlah ni, itu Abdur Razzaq, pada akhir umurnya Najlah. Fakana yulaqanu, maka adalah dia ditalkin akan dia. Fayatalaqan, maka bertalakunlah dia. Tu. Menerima ajaran lah dia. Mana ditalkinkan akan dia. Wa kadza minal mukhtalitina, lagi tu juga semua daripada orang-orang yang jadi nyanyuk pada akhir umurnya dari minal muhaddisin atau amiyu bi fathil mutsanna, dengan patuhkan yang bertitik dua. Mana takut kita baca tu domah sebab wa ke lepas daripada dia. Jadi kita baca tu. Jadi tahu al-fauqiyah, mana titik dua ho atas. Wa sukunil wawan, ada mati waw, mana tahu summa hamzatin maftuhatan. Kemudian hamzah yang dipatuhkan maftuhatin, sifat kepada hamzah. Mana hamzah yang difatahkan. Jadi tahu yang difatah tahu ami. Sabria tahu ami ni. Ini juga semua daripada mukhtalitina. Tahu ami ni wahwa Salih bin Abi Saleh ibni Nabhan al-Madani. Saleh bin Abi Saleh. Saleh anak kepada ayah Saleh. Suhaifi anak kepada ayah Suhaifi. Betul ke tak? Betul kan? Mana Saleh anak kepada Abu Saleh. Jadi Abu Saleh tu sudah dikunyahkan, orang panggil ayah dia tu dengan Abu Saleh. Jadi macam Sayyidina Ali Abul Hasan. Dia tidak semua buat kunyah tu boleh letak belakang nama anak, tidak tu yang terpilih lah. Jadi ada ramai-ramai adik-beradik dia dikunyahkan ayah dia tu dengan nama dia. Jadi Abu Saleh. Dia nama Saleh, dia ayah anak kepada ayah Saleh tu. Ibnu Abi Saleh ibni Nabhan al-Madani. Al-Madaniyu, Saleh tu al-Madaniyu. At-tabi'iyu, dia seorang tabi'i. Wa nusiba li tawu amatin, dibansakan akan tahu amin. Tahu amin ni ataupun soleh ni, soleh lah, dibansakan soleh ni li tahu amati, bagi tahu amah. Di mana tahu amah ni siapa dia? Tahu amah ni wahya tahu amah ni. Tahu amah ni orang tino apa dibansakan soleh ni kepada bagi tahu amah. Tapi kalau dia jatuh mana tahu amin. Wahya tahu amah ni ibnatu Umayyah, anak perempuan kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Tahu amah ni anak perempuan kepada Umayyah bin Khalaf. Likaunihi yu'rafu bi maulahu, kerana bahawasanya soleh ni dikenali dia dengan maulanya, dengan maulanya, maula tahu amah ni. Dikenali dengan maulanya. Maulanya tahu amah, mana hambanya tahu amah. Wahya tahu amah ni sahabiyah, sahabat. Tahu amah ni di peringkat sahabat. Sumiyat bi tahu amati, dan dinamakan tahu amah ni dengan tahu amah di mazali annaha tahu amah ni kanat hiya wa ukhtul laha, kerana adalah dia tahu amah ni dia adik-beradik perempuan laha bagi tahu amah ni fi batni wahidin, pada
perut yang satu. Ya, kita dengan adik-beradik kita perut yang satu tidur, maknanya dia tu sekali. Mana kembar lah. Nah, dia tu sekali, makna kembar. Bukan perut yang satu ibu kita, adik-beradik kita pun adik-beradik semua tu. Tapi ini maksud dia ialah pada satu masa. Tu. Waqad ikhtalata, itu pengenalan kepada tahu amin sat ni. Makna soleh tu. Sesungguhnya telah nyanyuklah ikhtalata. Sesungguhnya ikhtilaf sini makna telah bercampur gawah bil hadithu. Jadi kalau ikhtilaf ni sebab kepada orang nyanyuk. Sekarang ni ikhtilaf hadis dia. Hadis orang tak panggil nyanyuk. Nyanyuk sifat orang. Jadi bercampur gawah habis dah oleh hadisnya al-akhiru yang akhir bi hadithihi al-qadimi, dengan hadisnya hok dulu. Campur gawah habis. Walam yatamayyaz, dan dia tak boleh nak beza, dan tidak jadi terbezalah hadis dia yang akhir dengan hadis yang lama. Jadi fastahaqqa, maka berhaklah oleh seorang, maknanya fastahaqqa al hadisu tu, oleh hadisnya atarka akan tinggal. Jadi istihqaq lah hadis dia tu ditinggalkan akan dia, tak boleh diambil. Wahwa mimman ikhturifa fil ihtijaj bih. Jadi tahu amin ni sendiri juga adalah setengah daripada orang yang diikhtilaf ulama pada boleh qada berhujjah dengannya, dengan tahu amin ni. Tu. Wa minal mukhtalitina Sufyan ibn Uyainah, setengah mana pada akhir umur dia. Akhir umur tu berlaku ikhtilaf juga. Tu. Jadi kalau setara demon ni pun berlaku ikhtilaf, kita ni tak ada pelik lah. Tu. Macam Allah yarham Abdullah Serpa Pondok Pasir Tumbuh dulu. Jadi masa dia masih aktif lagi duduk mengajar tak berhenti. Macam kuliah tu dia mengajar, maknanya dia tak berhenti mengajar. Makna dia tu dah uzur dah pun dia duduk pergi lagi. Sampai habislah peringkat anak ni. Jadi mana dia tu, makna kalau di Pondok Pasir Tumbuh dia lah. Kalau masalah fiqh gak semua orang pakat tanya dia dah. Jadi kalau fiqh lebih dia berlaku lah Pondok Pasir Tumbuh. Dia fiqh dengan nahwu. Tu. Jadi makna bila dia berhenti mengajar sampai satu tahap, bila dah program kuliah tu habis. Jadi di pondok tu dia berhenti dah. Dia kuliah. Dia terikat dengan kuliah. Jadi bila dah kuliah program lanjut tu habis, jadi dia pun berhenti mengajar. Dia pun uzur dah masa tu. Jadi masa tu orang tanya pun dia tak boleh nak itu dah lah. Dia hilanglah bersama dengan keuzuran. Jadi nyanyi lepas tu tidak duduk main pula, tidak duduk baca kitab Jadi tak ingat dah. Tu. Iaitu benda tu kita tu maknanya kalau dah umur tu banyak sangat boleh jadilah gitu. Mereka ini terdiri daripada orang macam Sufyan ibn Uyainah. Itu yang tokoh-tokoh ahli hadis yang kita kenali. Maksudnya dengan mereka ini sudah tentulah jauh dari segi agamanya nak banding dengan kita tapi kena juga orang panggil ikhtilaf ni. Jadi setengah daripada mukhtalitina Sufyan ibn Uyainah. Uyainah itu dibaca hala kaunihi, hal keadaan Uyainah, kalimah lafaz Uyainah itu dibaca dengan wazan tasghir. Dia adalah al-Kufiyu. Al-Kufiyu nazilu nazilun Makkah, nazilun Makkah. Dia panggil nazilu tu, tengok dulu, duduk. Ada duduk. Nazala makna tinggal, makna duduk. Nazilun Makkah. Ahadul asbati, salah seorang daripada orang-orang yang asbat, orang yang mantaklah kemah. Tapi apa boleh buat apabila dah umur tu terlampau banyak sangat maka dia jadi nyanyi. Falidha, maka kerana inilah, kerana bahawasanya Sufyan ibn Uyainah itu setengah daripada ahadil asbat. Itu maknanya wasafahu, mensifatkan oleh musannif akan dia akan Sufyan ini biqaulihi athiqah. Tu mana fil banjali tu wa ibnu Uyainah tathiqah. Jadi buat sifat kepada Ibnu Uyainah. Tu
Ikhtalata akhir umrih. Jadi nyanyuklah oleh Sufyan ibn Uyainah pada akhir umurnya. Wa tufiya 'alal ma'rufi, dan diwafatkan akan jadi sempurnakan ajalnya. Nah, itu tufiya. Mana diwafatkan akan dia akan Ibnu Uyainah ini 'alal ma'rufi, di atas tempat yang ma'ruf, yang terkenal. Indal Iraqi, di sisi Iraqi, Syekh yang Al-Iraqi, dia tu meninggal dunia pada satu tempat yang ma'ruf, tapi dia tak sebut sini ni. Sanata thamanin, pada tahun 8 wa tis'ina 98 awal Rajab, pada awal bulan Rajab. Awal bulan mana, 1 ke 2 begitulah lebih kurang ni. Tu tahun 98 ni, 98, pada tahun 98. Tu awal Rajab. Tahun 98 ni ba'dal mi'ah, dia tak sebut mana wa mi'at ini. 98 selepas daripada 100 tahun, jadi 198. Bukan 98 tahun ni. Tu bak dia ni orang Kedia dah ni. Rajabah panduan. Jadi Hafidah, siapa dia ni? Hafidah Najlah. Dia ialah cucu Hafid bin Nasbi al-Ishtighal. Ishtighal ni maksudnya maf'ul lah, maf'ul bih juga, tapi nama dia panggil Ishtighal. Tu wahwa waladul waladi, itu makna Hafid. Hafid ni apa dia? Hafidu maknanya ialah waladul walid, anak bagi anak. Tu dalam faraid jarang dia sebut Hafid. Dia sebut waladul ibnu bening. Walad dia tak kira laki-laki puai, walad belaka. Bentun pun terbenak, walad ni terbenak ibnun dan juga bentun. Wa muraduhu, dan muraknya, murak kata Hafid sini, wa muraduhu Najlah tu. Ni muraknya musannif, dan muraknya musannif bihi, dengan Najlah tu ialah Abdul Rahman ibni Abdullah ibni Utbah Najl, ibni Ummi Abdi. Itu Najlah makna anak Ummi Abdi. Wahwa Abdullah bin Mas'ud, wahwa Abdullah bin Mas'ud. Tu Ummu Abdi itu maknanya iaitu ibu bagi segala abdi, mana Abdullah bin Mas'ud. Ibu mana abdi, makna nama Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tu dan cucu maknanya cucu Najlah, makna Hafid kepada Najlah ibnu Ummi Abdi. Haqqaqa fa innahu thiqatun. Haqqaqa maknanya Hafid dan Najlah Ummi Abdi haqqaqa, telah mentahqiqlah oleh mana akan dia ai fa innahu, maka bahawasanya Sufyan ibn Uyainah ni siqatun, lakin akan tetapi ikhtalata akhir umrih, berlaku kenyanyukan pada akhir umurnya di Baghdad, di negeri Baghdad. Jadi faman sami'a minhu bil Basrah, jadi itu mudah. Kalau dia mula start jadi nyanyuk tu di satu tempat, tu mudah lah. Maksudnya orang kata kalau kita saya ambil dia di Basrah, ambil dia di tu. Jadi faman sami'a minhu, yang belajar daripada, sami'a makna belajar lah, yang mendengar daripada Sufyan ibn Uyainah bil Basrah, Busrah au bil Kufah, atau fasama'uhu maknanya jayyidun, maka samaknya adalah jayyid. Tu bagus. Masuk kerana masuk di Basrah dan Kufah dia tak nyanyuk lagi. Fasama'uhu, sama'u men tu, men sami'a tu. Wakila bi adami tamyiz hadithihi al-qadim min hadithi al-akhir, dan dikatakan maksudnya dia nyanyuk sana itu dengan ketiadaan boleh beza hadisnya sebenarnya yang lama daripada hadisnya yang akhir. Qala tambihun hadza tambihun munabihun liman ghafala. Ini satu tambih yang menjagokan bagi mereka yang lalai. Ma yaqum fi sahihaini, bare yang jatuh mana hadis
Yang jatuh pada Sahih Bukhari, Muslim atau ahadima atau salah satu daripada keduanya, minat takhriji, daripada takrijkan hadis, liman wasifa bil ikhtilati, bagi mereka yang disifat dengan ikhtilat, seperti Sufyan ibn Uyainah sani umpamanya, innama huwa mimman urifat. Dan dalam Muslim kita pun banyak nama ni Sufyan ibn Uyainah. Innama huwa, hanya sahaja ianya ni men usifa bi ikhtilaf sana itu, mimman urifat, daripada mereka yang diketahui riwayat tu, yang diketahui akan riwayatnya qabla al-ikhtilaf. Gitu. Jadi kalau berlaku ada nama-nama yang disebut saat itu, dalam orang panggil Bukhari ataupun Muslim, maka hanya sahaja ialah daripada mereka yang diketahui, maknanya riwayatnya itu sebelum daripada ikhtilaf. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, al-mukaththiruna minas sahabah, orang-orang yang membanyakkan fi riwayatil hadis, minas sahabah, daripada generasi sahabah. Siapakah daripada kalangan sahabat Nabi SAW di antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. wal mukthiru. Jadi mukthiru pun boleh, mukthiru pun boleh. Jadi dalam mata tu, wal muktsiruna bahruhum wa anasu aisyatun. Jadi asal tak boleh aisyatun. Sini nampaknya aisyatun wa jabirul muqaddasu. Jadi wal muktsiruna kita baca capur selalu. Wal muktsiruna, orang-orang yang iktsar, yang memperbanyakkan riwayat hadis daripada Nabi. Minas sahabah, daripada kalangan sahabat ni, sittatun, ada ne orang sahabat yang dikategorikan sebagai al-muktsiruna atau al-mukaththiruna. Mana al-muktsiruna bi riwayatil hadis minan nabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu, yang pertama ialah bahruhum, lauk mereka itu sahabat. Digelarkan itu lauk. Lauk ni kita tahulah simbolik kepada murah pun ialah juga ni. Murah dia tu makna zaidun kal bahri, makna pada pihak murah. Dan lauk itu juga adalah simbolik kepada keluasan dan kedalaman ilmu. Dia sifat lauk ni dia luas serta dalam. Orang yang banyak ilmu tu dipanggil sebagai lauk. Tu. Seperti kata Imam Nasai ni, Imam Kisai ni, sebagaimana yang disebut dalam kitab Iqna ni, Imam Kisai kata ni, man tabahara fi ilmin ihtadabi ila sairil ulum. Tu. Siapa dia yang bertabahur pada ilmu, melauk. Lauk ni apa dia? Sifat lauk, luas serta dalam. Mana siapa dia yang tabahur pada satu ilmu, siapa dia yang tabahur pada satu ilmu, ihtadabihi ila sairil ulum, nescaya dia dapat petunjuk dengan ilmu yang dia tabahur saat ni kepada sekalian ilmu yang lain. Perkataan ini akhirnya sampai kepada Abu Yusuf, sahabat Abi Hanifah. Abi Yusuf ni pun dia cari pasal sama dengan ulama nahwu ni. Dalam majlis itu, dalam kitab nusus, dalam majlis orang panggil Khalifah Harun Ar-Rasyid pun dia tegur juga Kisai ni. Dia pelekeh nahwu, dia kata man nahwu. Dia kata enggak apa dia nahwu. Lalu Khalifah Harun Ar-Rasyid pun dia ni pelekeh ilmu nahwu ni. Maksud ada Kisai juga Jadi maknanya akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid suruh Kisai buat soalan buat masalah. Jadi akhirnya maknanya masalah itu hukum itu adalah sangat orang panggil bergantung kepada hukum nahwu tu. Dia Abu Yusuf mana dia dapat berita, kata Imam Kisai kata man tabahur pada ilmu, man tabahara fi ilmin ihtada bihi ila sairil ulum. Dalam kesempatan dia jumpa dengan Kisai, dia kata anta manukulta aku dengar cerita kata mengkata saat ni lah mana man tabahara fil ilmi. Jadi hal alih tada ilal fiqhi, adakah engkau mendapat petunjuk kepada fiqh? Enggak, Abu Yusuf ni ulama fiqh
Tu boleh tengok dalam kitab Iqna' dalam bab sujud sahwi. Tu. Dalam bab sujud sahwi ni. Lalu apa nama kisah dia kata tanya masjid. Tanya mu nak tanya gapo? Orang kedebel dia kena jawab cara kedebel ni. Dia tak boleh. Inilah dia panggil kita ni tak boleh juga tadarruk maknanya merendah diri. Orang akan anggap kita ni bodoh, tak tahu boleh makan. Dia kena ada juga buah kena orang panggil tunjuk lagak juga kadang-kadang, tapi tengok keadaan lah. Tapi kita tu kena power sungguh lah ni. Bukan kecap besar saja ni. Ajuk nak berdebat bategak. Tak lagi berat ni. Tak jadi lagu tu ni. Dia ni. Mana kita kena ada cagar dia. Kalau kita nak berkecap besar biarlah kita ni sungguh ni. Jadi maknanya bila dah kisah kata sal masjid tak. Tanya apa? Abu Yusuf pun dia buat masalah orang yang sujud sahwi. Orang yang sujud sahwi kemudian dia terlupa, dia sujud 2 kali dah ke ataupun baru sekali. Adakah lazim dia kena sujud sahwi pula di atas kelupaan itu? Apa jawab Al-Kisai? Al-Kisai jawab al-musagharu la yusagharu. Wazan tasghir tidak boleh distasghirkan lagi. Dia tidak macam jamuk. Jamuk ni bila sudah dijamuk boleh jamuk lagi sehingga sirah muntahal jumuk. Begitu juga jimuk pi. Sesudah dijimuk boleh lagi untuk second round, third round tu. Tapi tasghir tak boleh. Lafaz tasghir tak boleh. Lafaz tasghir tak banyak. Itu saja je. Maksud dia jawab soalan fiqh itu dengan istilah nahwu. Maksud dia sujud sahwi tidak disujud sahwikan akan dia. Macam niat tidak diniatkan akan dia. Ini maksudnya orang panggil kalau kita ada kelupaan kepada sujud sahwi itu tak payah dah. Sujud sahwi pula. Cumanya kalau kita syok sekali ke 2 kali jadi pakai sekali, makna sujudlah sekali lagi. Lepas tu kalau kita lupa saat ni kena sujud sahwi pula lah di atas kelupaan itu. Dari segi penjelasan fiqhnya ialah kalulah orang panggil kita duk sujud pula lazim berlaku tasalsul. Kalau sujud sahwi pula nama tak teringat pula sujud pula bila nak sudah. Tapi hebatnya kisah Ihsan itu dia jawab dengan secara istilah nahwu. Tu. Itu nak ayat kata istilah bahruhum, yakni laut mereka itu. Laut mereka tu laut sahabat. Dia tu sebagai al-bahr. Siapa dia? Tak lain tak bukan Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Itulah bahruhum. Tu. Mengapa tidak ni Nabi doakan dengan mana orang panggil tafaqquh fid din dan juga takwil. Iaitulah ilmu tafsir. Tu. Jadi itulah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas ni Nabi wafat dia umur 14 tahun. Tu. Sayyidina Umar bawa Ibn Abbas ni dalam orang panggil majlis orang-orang minal kubar mana sahabat-sahabat yang besar. Dia pun tak kenal Ibn Abbas. Kadang-kadang kita kata macam anak tok guru, orang tak kenal ni anak tok guru ni. Tapi Ibn Abbas ni itu sepupu Nabi ni. Dia ni duduk naik turun Nabi, dia duduk dengar dia panggil faham dia tidak sebagaimana budak-budak lain ni. Jadi dia dapat mana banyak mengambil daripada Nabi walaupun dia budak. Jadi orang pelekeh aku ada anak bawa tempat gini ni budak kecil. Lalu saya orang apa tes lah orang ni. Apa kata kamu tentang surah apa tu idza jaa nasrul wal fath. Ramai-ramai duk pakat royak kata ni kemenangan Islam lah ni. Lepas tu saya nak tanya Ibn Abbas. Ibn Abbas kata itu ayat menunjukkan bahawa Nabi akan wafat tak lama lagi ni. Jadi saya nak kata pun aku tahu pembalas tu lah ni. Baru tahu ni. Tengok budak kecil tu dia ingat kau siapa dia. Tak kenal bagai ni, dia tak kenal orang. Dia tak kenal lah Ibn Abbas ni. Tu. Ibn Abbas ni radhiyallahu anhuma summiya bidzalika, dinamakan Ibn Abbas bidzalika bahruhum. Limadha? Likathrati ilmih, kerana banyak ilmunya Ibn Abbas. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan bagi Ibn Abbas habrul ummati bi fathil ha. Habru dia ada dua, hebrum pun boleh, habrum boleh. Habrul ummah, habru ni makna dia ketua ataupun pendeta. Jamak dia ahbar, pendeta makna dia ketua. Habrul ummah, ketua ummah. Waqad tuksaru, kadang-kadang dikasarkan makna hibrul ummah. Hebru kadang-kadang orang baca Hebru ni tento dakwah ummah.
Itu maknanya kinayah daripada banyak ilmu juga. Dia tu dakwah tinta ummah. Tu. Dari sini dia baca dengan fathah. Mana tu belaka sah belaka mana habrul ummah punya lo, hibrul ummah punya lo. Wa huwa habrul ummah atau hibrul ummah ni al-alimul kabir, ulama yang besar, orang alim yang besar. Wa tarjumanul Quran, wa yuqalu lahu tarjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Tarjuman, bila kita kata at-tarjuman itu kena kepada Ibn Abbas. Tak kena mengat itlaq begitu, makna kena kepada Ibn Abbas. Wa habrul arabi ataupun hibrul arabi, habrul arab, ketua orang Arab. Akhirus sahabah, Ibnu Abbas ini ialah di antara yang akhir pada sahabah mautan di Taif. Akhir sahabat yang mati nisbah kepada mati di Taif. Dia wafat di Taif. Macam Syekh Dak Fatani juga. Syekh Dak Fatani pun wafat mati meninggal di Taif. Sanata samaniatin wa sittina 68. Pada tahun bukan umur dia tu, pada tahun. Ruya lahu alfu hadithin wa sitimiatin wa situna. Diriwayatkan baginya bagi Ibn Abbas ini 1000 hadis 910 1001 kosong. Banyak tu. Tu. Ittafaqa syaikhani ala khamsatin wa tis'ina mana minha, dan ittifaq Bukhari Muslim di atas 95 hadis daripada alf sana 1960 sana. Ittifaq Bukhari ada, Muslim ada ialah 95. Wa farada Bukhari bi 28. Infiraq Bukhari dengan 28. Dengan 28 bermakna Bukhari hok siapa hadis kepada Ibn Abbas berapa? 95 campur dengan 28. 123. Tu hadis. Wa muslimun bi tis'atin wa arba'in, 49. 49 makna 98 tambah 48. Nisbah kepada Muslim. Tu. Watani, orang yang kedua ialah Anas bin Malik ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawab.